Pada abad ke-21 ini, warga didik bukan sahaja memberikan ilmu dunia tetapi juga perlu membentuk pribadi remaja. Hal ini disebabkan keruntuhan moral dan gejala sosial yang semakin meruncit dalam kalangan remaja di Malaysia memberi impak dan kesan terhadap keberkesanan sistem pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, bermoral dan memiliki serta menghayati nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Oleh itu, pembentukan pribadi bagi seseorang remaja telah menjadi cabaran kepada para guru pada hari ini. Memang tidak dapat dinafikan bahawa tidak semua kepribadian seseorang ada tetap wujud sejak mereka dilahir. Tetapi, kebanyakan terbentuk di bawah pengaruh persekitaran sosial secara perlahan-lahan. Kebanyakan remaja, terutamanya pelajar di peringkat sekolah menengah, lebih memberontak kerana tahap sekolah menengah adalah tahap pertumbuhan pribadi mereka yang tidak stabil dan menyebabkan mereka menghadapi masalah dalam keadaan yang ekstrim. Selain itu, mereka lah pemuda yang selalu ingin tahu tentang perkara baru dan tidak akan bersikap konformi dan atavistik, mengenali masyarakat tradisional dan moden dengan sendirinya dan menyatakan idea mereka dari perspektif mereka sendiri. Oleh itu, peringkat sekolah menengah adalah tempat penting untuk membentuk dan berkembang remaja. Guru haruslah berperanan untuk terus meneroka dan bereksperimen untuk mencari kaedah pendidikan yang paling bersesuai dengan anak-anak muda ini. Memahami sifat kepribadian mereka dengan betul dan membimbing mereka untuk berkembang ke arah yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Firdaus akan menyambung sesi perbincangan dan juga pembentangan berkumpulan berkaitan dengan topik kami pilih, iaitu cabaran guru-guru dalam bentuk peribadi remaja di sekolah. Okey. Pertama, berdasarkan teori functionalist yang diberikan Tok Puan, saya akan memberikan beberapa aspek juga elemen dalam teori ini yang dapat memberikan garis panduan kepada guru-guru dan juga organisasi sekolah dalam membentuk pribadi remaja yang lebih cemerlang dan juga berdaya dinamis dan juga berdaya saing. Okey. Pertama, teori yang diasaskan oleh Emile Durkheim ini berpendapat bahawa ahli masyarakat dan juga institusi saling bergantungan antara satu sama lain. Okey, mereka juga bersetuju bahawa mereka perlu memahami matlamat secara bersama. Okey, manakala di dalam bidang pendidikan pula, teori functionalist ini berfungsi dengan menjadi panduan dalam memberikan gambaran serta beberapa nilai dan aspek yang penting dalam membentuk pribadi pelajar. Okey, pertama, ahli organisasi sekolah terutamanya pelajar dan pendidik juga hendaklah saling memberi kerjasama dan perhatian supaya dapat menguasai tingkah laku para pelajar. Okey, contohnya perlu wujudnya interaksi dan kerjasama oleh pelbagai organisasi sekolah termasuklah pelajar, guru, pentadbir sekolah, pengetua bersama dengan komuniti seperti keluarga dan juga anggota masyarakat dalam membendung masalah disiplin. Hal ini supaya pendekatan yang lebih menyeluruh dan juga inisiatif awal dapat diambil dalam menghadapi dan juga membendung masalah-masalah dan juga pengaruh yang datang daripada pelbagai pihak. Okey, kedua pula, teori ini juga berpendapat bahawa kegagalan fungsi struktur sekolah berdasarkan teori ini boleh menyumbang kepada kegagalan pembentukan peribadi pelajar dan juga sasiah mereka. Contohnya, tanpa penglibatan para pelajar, pelbagai organisasi dan pihak amat sukar untuk mewujudkan suasana sekolah yang aman dan harmoni serta tidak dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Ketiga pula, amalan dan juga diskriminasi di dalam pendidikan yang dilaksanakan di dalam sistem pendidikan oleh guru-guru perlulah dihapuskan dan juga dielakkan, kerana hal ini hanya akan mewujudkan jurang antara pelajar dan menyebabkan pelajar yang kurang cemerlang akan merasa risih dan juga mula memberontak. Mereka akan cenderung menghilang motivasi di dalam untuk menuntut ilmu dan juga keyakinan di dalam pendidikan. Contohnya, mereka akan mula terjebak dengan gejala negatif dan juga mudah terpengaruh dengan rakan-rakan yang mempunyai masalah disiplin. Oleh itu, guru-guru perlulah mengubah amalan ini dengan memberikan layanan atau menitik beratkan layanan sama rata
kepada setiap pelajar agar mereka berasa lebih dihormati dan juga dihormati dan juga disayangi. Okey. Dan akhir sekali pula, melalui teori functionalist ini juga memerlukan guru dan pihak sekolah itu perlu meningkatkan mutu penyampaian pendidikan mereka kepada para pelajar bagi memberikan ilmu pengetahuan dan bagi mensejahterakan golongan remaja dengan pelbagai medium dan cara penyampaian yang lebih efektif dan relevan dari semasa ke semasa. Contohnya, mereka perlulah menerapkan ilmu dan pengetahuan moral dan etika di dalam PDP mereka agar dapat memberikan input dan informasi tambahan kepada para pelajar agar dapat menjauhi gejala-gejala negatif dan sekaligus dapat memberikan lebih banyak maklumat berkaitan dengan kehidupan kepada para pelajar agar mereka lebih bermotivasi dan dapat menerapkan amalan-amalan serta peribadi murid ataupun pelajar yang lebih baik dan juga positif di sekolah. Sekian, terima kasih dan juga akan beralih kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Sadatul Azwar binti Tun Ali, nombor matriks 281144. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan saya dengan isu yang berkaitan akan cabaran guru untuk membentuk kepribadian pelajar. Isu yang pertama iaitu terdapat pengawalan penggunaan media sosial terhadap seseorang pelajar. Isu ini merupakan salah satu isu global yang dihadapi oleh negara dunia dan memberi impak yang mendalam kepada perkembangan generasi muda. Di serantau Asia, negara yang sering kali dikaitkan dengan isu ketagihan internet ataupun lebih dikenali sebagai tiada pengawalan penggunaan internet terhadap seseorang remaja itu sendiri ialah yang pertama, di tempat yang pertama mengikut kajian iaitu Korea Selatan, yang kedua China dan yang ketiga adalah Jepun. Isu ini di Malaysia membawa pelbagai impak yang negatif terutamanya pada masalah sosial seperti pornografi, seks dan juga masalah mental. Kanak-kanak di Malaysia didapati seringkali terdedah kepada bahan unsur lucah di internet yang menyebabkan peningkatan ketagihan seks bawah umur. Menurut laporan Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia ke-5 KPKM 2014, remaja Malaysia sebanyak 60.8% terdedah kepada bahan lucah berunsurkan seksual daripada internet. Yang kedua adalah penggunaan bahasa kasar seperti bahasa Selangor. Ini dapat mewujudkan jurang antara pelajar dan juga guru. Penggunaan bahasa Selangor sememangnya wujud dan telah dianggap sebagai satu trend ataupun fashion bahasa terutamanya dalam golongan remaja pada masa kini. Penggunaan kata Selangor menurut Nik Safiah Karim tidak perlu dibendung kerana kata Selangor tidak merebak dalam tulisan dan penggunaan rasmi. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan Selangor terhad dalam kalangan kumpulan sosial yang menuturkannya sahaja. Begitu, pada pendapat saya, bahasa Selangor bersifatkan sementara, namun sekiranya penggunaannya tidak dibendung terutama dari segi sistem pembentukan kata dan istilah, besar kemungkinannya akan turut menjejaskan status, kemunian dan juga ciri penting bahasa Melayu, iaitu bahasa yang menekankan kesopanan dan juga kesantunan berbahasa. Perkara yang lebih dibimbangi ialah penggunaan bahasa Selangor akan meluas dalam bidang penulisan kerana golongan remaja, khususnya pelajar sekolah, kerap kali mengujarkan bahasa tersebut. Ketiga adalah gaya kehidupan pada masa kini serta dunia tanpa sempadan. Dalam konteks ini, para pelajar lebih mudah untuk mengakses pelbagai bahan sumber ataupun media yang berkonsepkan video, lagu ataupun gambar di dalam internet.
Menurut Abdul Rahim, salah seorang pensyarah daripada UKM pada tahun 2006, golongan remaja menyelesaikan dirinya dengan faktor-faktor persekitaran keluarga, persekitaran sosial dan juga budaya yang akan mencorakkan perkembangan tingkah laku mereka. Secara tidak langsung, pelajar yang datang dari keluarga yang mempunyai masalah hubungan kekeluargaan dapat memberi kesan dalam pembentukan akhlak mereka. Kehidupan pada masa kini serta dunia tanpa sepadan juga memberi kemudahan kepada pelajar mudah akses kepada informasi yang negatif dan bahan berunsurkan pornografi. Keadaan ini normal kerana pelajar, terutamanya remaja, mempunyai sifat ingin tahu dan juga ingin mencuba yang tinggi, apatah lagi bagi pelajar yang tidak dibimbangi memilih antara yang baik dan juga yang buruk. Isu yang seterusnya adalah pihak ibu bapa dan penjaga tidak memberikan kerjasama. Di masa kini, yang mencabar tamadun Islam dan Asia adalah arus globalisasi kebudayaan dan juga kebendaan tamadun Barat moden. Dampak pengaruh globalisasi ini sangat mendalam sehingga hampir menghilangkan ciri-ciri jati seorang imej remaja yang beragama Islam atau seseorang Asia pada peringkat individu. Secara tidak langsung, perkara ini mempengaruhi ibu bapa. Tuntutan kerjaya dan juga keperluan hidup merupakan faktor utama mengapa ibu bapa dan penjaga menghadapi cabaran kurang masa bersama anak-anak, sedangkan ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam serta memantau perubahan dalam pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial anak-anak mereka. Ibu bapa terkadang terpaksa menyerahkan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka sepenuhnya kepada para guru dan pembantu rumah ataupun penjaga di pusat penjagaan harian berikutan tuntutan ekonomi. Maka, anak-anak kurang sentuhan kasih sayang dari ibu bapa itu sendiri dan terlalu didedahkan dengan sentuhan teknologi. Yang terakhir ialah struktur masyarakat yang telah berubah menyebabkan pelajar masa kini kehidupan bercampur dengan masyarakat yang lebih rencam. Contoh, anak-anak hari ini lebih terdedah kepada pelbagai kaum. Serba sedikit budaya daripada rakyat asing memberikan kesan kepada budaya masyarakat kita. Itu daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya Nusra binti Aid akan teruskan dengan cadangan penyelesaian. Antara cadangan penyelesaian tersebut adalah pelajar yang berumur di bawah 18 tahun perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa, penjaga ataupun guru untuk mengakses media sosial. Ini kerana ibu bapa tersebut ataupun guru dapat memantau, memerhati pelajar tersebut dan dapat mengawal peranti mereka daripada jarak jauh. Sebagai contoh, akaun email. Bagi pelajar yang berumur 15 tahun ke bawah ataupun 18 tahun ke bawah, tak silap saya, mereka perlu mendaftar akaun email di bawah akaun email ibu bapa mereka ataupun penjaga, dan perlu mengaktifkan satu apps yang bernama Family Link. So daripada Family Link itu, ibu bapa penjaga ni boleh mengawal peranti anak-anak mereka, boleh seperti tutup peranti, tutup peranti mereka daripada pukul berapa mereka dapat tutupkan. Macam ibu bapa boleh turn off handphone daripada pukul 10 malam sehingga 6 pagi. Kemudian ibu bapa juga dapat memantau pergerakan anak-anak mereka dengan daripada family link itu. Mereka dapat mengetahui di mana lokasi anak-anak mereka. Baiklah, seterusnya yang kedua adalah
memperkasa penggunaan nilai bahasa Melayu di dalam setiap diri pelajar. Dengan media sosial masa kini, pelajar mudah terdedah dengan pelbagai bahasa-bahasa yang lain daripada bahasa Melayu seperti Rusia, Jerman, dan juga mereka juga mudah terdedah dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan dan kasar. Dan itu juga dapat memberikan impak yang tidak baik dalam aktiviti harian mereka. Yang ketiga adalah mengawal gaya hidup pelajar agar tidak terjerumus dalam era yang negatif. Baiklah, dalam media sosial pada masa kini, kita dapat mengakses pelbagai laman web ataupun mengikuti pelbagai contoh Facebook page politik dan pergerakan-pergerakan muda antarabangsa yang di luar negara dan sebagainya, mengikuti mereka punya peredaran masa dan beberapa perkara yang tidak sepatutnya mereka mengetahui mengenai laman web seperti dark web ataupun sugar book seperti itu. Seterusnya, memastikan ibu bapa ataupun penjaga sentiasa memerhati tingkah laku anak-anak mereka. Dan akhir sekali, memastikan pelajar dibimbing untuk mengadaptasi gaya hidup masyarakat akan datang. Ini kerana supaya pelajar itu tidak akan merasa terkejut dengan perkembangan zaman ataupun perkembangan era akan datang dengan cara mereka bersosial atau bahasa mudahnya culture shock. Baiklah, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Secara kesimpulannya, pembentukan pribadi remaja secara langsung akan mempengaruhi pembelajaran dan juga kehidupan mereka di kemudian hari. Oleh itu, pembentukan pribadi remaja yang baik bukanlah hanya tanggungjawab seseorang guru dan pihak sekolah sahaja, tetapi ia juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat. Menurut Tukan, dalam bukunya Moral Education pada tahun 1961 telah menggiatkan hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam teori fungsionalis. Maka, setiap lapisan masyarakat haruslah bertanggungjawab bersama, lebih memperhatikan isu pembentukan pribadi remaja dan memimpin remaja dengan cara yang berkesan. Kami percaya bahawa remaja negara kita akan tumbuh dengan sihat dan bahagia jika di bawah jagaan semua lapisan masyarakat bersama. Sekian, terima kasih.